Assalamualaikum, apa khabar pelajar-pelajar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat di musim cuti PKP ni ya. Okay, jadi kita akan teruskan pelajaran kita hari ini dengan melihat macam mana kita nak buat graf gabungan ya. Okay, graf gabungan adalah kombinasi antara graf bar dan graf garis ya. Okay, ini adalah contoh graf gabungan yang cikgu ambil daripada MKN. Okay, kalau kita tengok dia ada bar dan dia ada garis ya. Yang mana kalau kita lihat di sini adalah kes positif baru dan kes kematian baru. Jadi dia ada bar untuk kes positif dan garis untuk kes kematian. Ini adalah contoh graf gabungan ya. Okey, untuk kita kenal pasti graf gabungan, dia akan terdapat dua isu yang berbeza. Macam contoh tadi cikgu tunjuk kes COVID tadi kan, ada kes satu isu dan bilangan kematian satu isu yang lain ya. Jadi dua isu yang berbeza ya. Okey, kemungkinan dua unit yang berbeza. Tapi boleh jadi dua unit yang sama, boleh jadi kalau kamu jumpa dalam petikan tu dua unit yang berbeza, biasanya itu graf gabungan lah. Okey, tapi macam yang kes COVID tadi boleh jadi unit yang sama sebab dia mungkin mengikut kepada kes. Okey, kes positif, kes dan kes kematian pun kes ataupun dia tukar kepada orang. Jadi boleh jadi unit yang berbeza, boleh jadi unit yang sama. Tapi kalau unit yang berbeza tu memang graf gabungan lah. Okey, jadi dia akan ada isu pertama. Okey, isu pertama yang disebut dalam petikan biasanya kita akan lukis sebagai bar lah. Okey, dan bar tu kita akan menggunakan paksi di sebelah kiri sebagai skala dia. Okey, dan isu yang kedua, kita akan kebiasaannya isu kedua kita akan buat garis dan garis ini kita akan menggunakan paksi di sebelah kanan sebagai skalanya. Jadi bermaksud ada dua paksi graf ni iaitu dan juga ada dua skala. Skala untuk bar dan skala untuk garis. Jadi penentuan untuk skala sama saja macam graf-graf yang sebelum ni yang kita dah belajar untuk graf bar dan graf garis. Jadi cumanya kita akan lihat kepada nilai data yang diberikan. Okey, contoh soalan. Okey, berdasarkan maklumat dalam petikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pengusaha dan aliran jumlah premis industri sarang burung walet di negeri-negeri terpilih di Malaysia dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Okey, jadi soalan yang ni yang pertama dapat tengok apa isu pertama dia. Okey, isu pertama dia adalah bilangan pengusaha. Jadi yang ni kita akan lukis dia sebagai bar. Dan isu kedua adalah dia dah sebut keyword kat sini aliran jumlah premis. Okey, aliran itu adalah garis. Okey, aliran ni kita akan buat garis dan jumlah premis industri sarang burung walet. Okey, jumlah di sini bukan menentukan dia adalah garis komponen ya. Sebab tidak ada garis komponen dalam graf gabungan. Penentuan di sini adalah sama ada satu garis ataupun banyak garis. Okey, jadi bila dia dah sebut jumlah, berarti kita hanya akan ambil yang kolom jumlah tu sahaja untuk buat graf garis. Berarti hanya akan wujud satu garisan sahaja. Okey, yang seterusnya, tengok contoh soalan berikutnya. Berdasarkan maklumat yang diberikan, okey, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah kawasan tanaman dan aliran jumlah pengeluaran buah-buahan utama di negeri-negeri terpilih dari tahun 2014 hingga tahun 2016 di Malaysia. Okey, jadi isu yang pertama dia adalah apa dia? Okey, jumlah keluasan tanaman. Okey, itu adalah isu pertama yang akan kita buat dia sebagai bar. Okey, jadi bar apa ni? Bar komponen. Okey, bagus. Okey, dan aliran jumlah pengeluaran. Ini adalah untuk garis. Okey, jadi yang ni adalah garis. Garis ni adalah satu garis sebab dia ada
jumlah di sini jumlah jadi satu garisan sahaja Okey, jadi ini contoh soalan. Jadi kita boleh tengok macam mana nak lukis ataupun macam mana bentuk graf dia Okey, ini adalah contoh graf gabungan yang mana bar dia adalah bar compound dan satu garis. Okey. Jadi contoh di sini isu dia adalah bilangan penduduk mengikut kaum dan kadar kelahiran. Okey, dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Okey, berarti kadar kelahiran ni kadar kelahiran penduduk ikut kaum keseluruhan lah. Okey, dan bilangan penduduk ni kita akan buat dia sebagai bar dan kadar kelahiran sebagai garis, dan petunjuk pun mesti ada tiga-tiga lah. Mana dia kita ada petunjuk untuk bilangan penduduk mengikut kaum, iaitu ini adalah petunjuk untuk bar. Okey, jadi kalau kamu lukis tu kamu kena lukis seperti biasalah dari atas ke bawah. Ini sebab yang ni cikgu buat menggunakan komputer jadi dia susun beginilah. Tapi kamu susun seperti biasa, jangan buat mendatar lah Okey, dan ini paksi yang pertama, paksi sebelah kiri kita tengok ini adalah untuk bar, iaitu bilangan penduduk. Seperti biasa lengkapkan bilangan penduduk dan unit dia juta orang. Dan paksi kedua ada kadar kelahiran dan unit per peratus. Seperti biasa lengkapkan semua kita punya graf, label semua kamu perhatikan Jadi graf bar compound macam biasa, macam yang kita dah belajar. Garis pun kamu dah belajar macam mana nak plot. Okey, jadi cikgu rasa tak ada masalah untuk ini Okey, ini ada contoh beserta jadual cikgu tunjuk di sini. Yang mana jadual dia? Okey. Jadual dia macam biasa, ini untuk bar, maknanya dia kamu ada perlu untuk bahagian bar sebab kita ada dua bahagian lah, dan ini adalah untuk garis. Okey, kadar kelahiran tu untuk garis. Jadi menggunakan data ni kamu plot seperti biasa cari skala untuk bar dan skala untuk garis. Okey, jadi plot seperti biasa. Kita tengok contoh yang lain. Yang ni adalah graf gabungan di mana bar dia adalah bar komponen dan satu garisan juga. Okey, contoh soalan. Minta maaf lah, suara rock sikit. Okey, jumlah penduduk mengikut kaum. Okey, jadi kita tahu kalau jumlah tu kita akan buat dia sebagai komponen. Okey, dan kadar kelahiran yang tu adalah garis isu yang kedua. Kita akan buat garis. Jadi seperti biasa, paksi di sebelah ni jumlah penduduk. Okey, dan unit dia juta orang. Okey, paksi sebelah kanan kadar kelahiran, unit dia peratus. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini contoh unit dia tak sama satu untuk bar tu juta orang, untuk garis tu peratus. Tapi boleh jadi sama macam contoh yang kes COVID cikgu tunjuk tadi Okey, jadi yang ni kita pun lukis macam biasa juga untuk bar, komponen dan juga garis. Yang ni pun kamu dah belajar sebab kamu dah buat graf komponen. Jadi cikgu rasa tak ada masalah Cuba kita ikut kepada arahan soalan. Sama ada dia perlukan graf tu bar itu compound ataupun bar tu komponen. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey, ini adalah graf gabungan. Bar dia compound dan garis dia ada banyak. Okey, lebih daripada satu garis. Okey, contoh kat sini bilangan penduduk dan kadar kelahiran mengikut kaum dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Maknanya di sini data tu dia bagi kadar kelahiran tu mengikut kaum. Ada kaum Melayu berapa kadar kelahiran dia, kaum Cina berapa kadar kelahiran dia, kaum India berapa kadar kelahiran dia. Maknanya dia data tu dia bagi satu-satu. Jadi kalau kita akan berdasarkan petikan dan arahan terlebih dahulu. Jadi kalau arahan tu nak begitu, jadi dalam petikan dia beri ada banyak, jadi kita pun akan lukis banyak garis. Okey. Jadi sama saja untuk bilangan penduduk di sini paksi bar, unit juta orang, kadar kelahiran untuk ni dan peratus. Cuma beza di sini ada 3 garis dan petunjuk untuk garis ni kamu tengoklah begini.
Okey, ada untuk bar, ini untuk bar Melayu, bar untuk Cina dan bar untuk India, dan garis untuk Melayu, Cina dan India. Okey. Untuk graf yang garis banyak berbilang ni, dia tidak semestinya sama dengan bar petunjuk dia, ya, bergantung kepada petikan dan juga arahan soalan. Okey, ada petikan dia bagi isu yang lain, jadi mungkin petunjuk dia lain, tak semestinya sama, ya. Ini adalah contoh sahaja yang cikgu buat untuk memudahkan pemahaman kamu, ya. Okey, jadi ini adalah macam mana kita nak buat jadual dia. Okey, jadual dia seperti biasa kita ada tajuk. Okey, kemudian kita ada unit. Okey, label dahulu, label dan unit ini untuk bar, ya, dan ada tahun. Jadi kita buat seperti biasa, yang atas ni adalah untuk bar. Okey, dan bawah ni adalah untuk garis, ya. Jadi kita ada label dia kadar kelahiran dan juga unit dia per ratus. Okey, seperti, dan lengkapkan dengan sumber lah. Jangan lupa ini untuk bahagian jadual, dan daripada jadual tu kita buat graf yang lengkap macam tadilah cikgu tunjuk. Kat sini cuma cikgu nak tunjuk bentuk jadual dia. Okey, ini pula adalah contoh graf gabungan, bar komponen dan garis lebih daripada satu garis. Jadi asas dia kamu dah tahu. Maknanya dia cuma bergantung, bentuk-bentuk graf ni akan bergantung kepada kehendak soalan dan juga apa yang ada dalam petikan yang diberikan. Okey, jadi yang ni bentuk graf komponen. So kalau kita tengok paksi bar dia jumlah penduduk dan unit dia juta orang. Paksi garis dia kadar kelahiran dan juga per unit dia peratus. Okey, seperti biasa lengkapkan semuanya, okey, berserta dengan petunjuk dan juga label-label paksi yang penting serta skala-skala di paksi bar dan juga paksi garis kamu lengkapkan, ya. Okey, jadi cikgu rasa kamu boleh faham kot macam mana nak buat graf gabungan ni. Okey, mudah je sebab dia adalah kombinasi antara bar dan garis. Jadi kita dah ada asas bar, kita dah ada asas garis, tak ada masalah, ya. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, sebagai latihan kita tengok sama-sama bentuk soalan. Okey. Soalan yang pertama. Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan permohonan mengikut skim pengeluaran dan jumlah keseluruhan amount pengeluaran yang diluluskan oleh KWSP di Malaysia dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Okey, jadi kalau tengok pada soalan ni, yang mana bar? Okey, isu pertama iaitu bilangan permohonan. Okey, yang tu adalah bar, dan isu kedua adalah jumlah keseluruhan amount pengeluaran yang diluluskan oleh KWSP. Okey, yang tu adalah garis. Jadi bar ni bar apa? Bar compound sebab bilangan, ya. Bilangan untuk bar compound. Okey, sorry. Bilangan adalah untuk compound. Jadi yang pertama tu kita lukis bar. Okey, isu kedua jumlah keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan ada satu garis sahaja sebab kita ambil jumlah sahaja, ya. Kita tak buat satu persatu sebab dia minta arahan ini minta jumlah. Jadi kita perlu ambil jumlah sahaja. Walaupun dalam petikan dia kemungkinan dia bagi data satu persatu, tapi apabila arahan minta jumlah, maka kita perlu buat kolom jumlah dan kita hanya gunakan kolom jumlah untuk buat garis. Jadi apa-apa pun bergantung kepada arahan soalan, sangat penting, kena baca dahulu. Okey, kemudian yang kedua, berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan majikan berdaftar dan penerima faedah perlindungan perkeso serta aliran kes kemenangan perusahaan
yang telah dilaporkan dan diselesaikan dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Panjang soalan ni. Okey, jadi kalau kamu tengok mungkin rasa macam serabut. Yang mana satu ni ada dan, ada serta. Jadi kita perhatikan betul-betul, kita tengok. Okay, yang mana bar di sini kita boleh nampak bilangan majikan berdaftar dan penerima faedah perlindungan. Yang faedah perlindungan per keso lengkapkan sehingga per keso untuk label tu bilangan majikan berdaftar dan penerima faedah perlindungan per keso. Ini adalah bar. Okey, yang kedua, aliran kes kemalangan perusahaan yang telah dilaporkan dan diselesaikan. Ini adalah garis. Jadi kita boleh nampaklah untuk bar dia, bar compound, iaitu satu compound dia tu, satu bar tu adalah bilangan majikan berdaftar dan satu bar lagi adalah penerima faedah perlindungan per keso. Okey, untuk garis kita ada dua garis, iaitu garisan yang pertama adalah untuk kes kemalangan perusahaan yang telah dilaporkan dan garisan kedua adalah kes kemalangan perusahaan yang telah diselesaikan. Jadi kalau kita nampak di sini ada satu dilaporkan dan satu lagi diselesaikan. Jadi ada dua garis kat sini. Okey, yang tu untuk sebagai panduan lah macam mana kita nak kenal pasti soalan sama ada bar itu compound ataupun bar itu komponen, satu garis ataupun banyak garis. Okey. Jadi sekian saja pelajaran kita hari ini. Okey, jadi siapkan latihan graf yang cikgu bagi dan jangan lupa hantar tugasan anda. Okey, tugasan sama ada hantar di Telegram ataupun di Google Classroom. Okey, ini adalah tugasan anda untuk hari Isnin. Latihan 22, muka surat 193 buku LP. Okey, dan untuk tugasan hari Rabu, latihan 23, muka surat 194. Okey, jadi cikgu bagi satu hari itu satu latihan saja sebab cikgu faham kamu ada banyak lagi tugasan-tugasan lain untuk subjek-subjek lain. Jadi cikgu harap kamu dapat hantar ikut masa yang ditetapkan. Okey, kalau ada apa-apa masalah, dan ada apa-apa persoalan, kamu boleh tanya cikgu. Sekian, terima kasih.